InsyaAllah tuan-tuan kita sambung kuliah kitab Muhimmah muka surat 35 ke surat 35 dalam kitab Muhimmah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Al-Fadil Tuan Imam yang sekasihi, pengurus jawatan kuasa masjid dan juga seluruh ahli jamaah sekalian, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita panjatkan rasa syukur di atas pertemuan kita pada malam ini, di mana Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita 3 perkara. Yang pertama, nikmat iradah. Kita berkehendak untuk menjadi orang yang baik, orang yang soleh, yang cintakan ilmu, yang kasih kepada Allah dan juga Rasul. Maka Allah campak dalam hati kita iradah, nikmat iradah, berkehendak. Jika tidak ada nikmat ini, maka kita tidak akan sampai ke masjid. Maka kita akan selesa untuk bersenang lenang, tanpa kita tidak mau bersusah payah untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, Allah beri kepada kita nikmat kuwah, kekuatan jasmani dan rohani. Inilah kekuatan yang sangat bernilai bagi kita. Walaupun segi jasmaninya mungkin kita ini agak lemah atas faktor umur, usia kita dah semakin tua, tapi semangat kita kuat, jiwa kita kuat untuk terus kita mencari dan mencari redha Allah, untuk kita berkorban masa dan tenaga kita untuk agama Allah. Yang ketiganya, Allah campakkan dalam hati kita satu nikmat yang disebut sebagai nikmat asr, yang selalu kita baca surah Al-Asr wal asri, demi masa. Allah campakkan dalam hati kita satu nikmat kelapangan. 24 jam Allah beri masa yang panjang. Berapa peratus yang kita gunakan untuk kita taqarrub, untuk kita muhasabah, untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah secara khusus. Jadi tuan-tuan, berapa jam kita melihat WhatsApp, berapa jam kita main dengan handphone, berapa jam kita melihat televisyen, dan berapa jam kita duduk dalam majlis ilmu, dalam pengajian ilmu. Maka sebab itu Allah beri kepada kita satu kekuatan waktu, kekuatan masa, yang kita sentiasa menjaga masa yang Allah beri kepada kita 24 jam ini, untuk kita peruntukkan sedikit untuk kita bersedia menghadapi kehidupan kita yang kekal abadi. Kita adalah bakal jenazah. Kita pasti akan berhadapan dengan Allah yang menciptakan kita. Pasti kita akan persembahkan amalan kita, sama ada sedikit ataupun banyak. Maka sebab itu kita berdoa dan minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah limpahkan rahmat, kerana ibadah kita tidak cukup untuk masuk syurga. Syurga sangat mahal.
Allah tak beri secara percuma begitu sahaja. Allah beri syurga kepada orang yang Allah kehendaki di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung dengan apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya rahmat Allah tiada turun atas kaum, padahal ada dalam kaum itu seorang yang memutuskan kekeluargaan. Makna Allah tidak akan beri rahmat kepada orang yang suka mementingkan diri, memutuskan hubungan keluarga. Masalah kecil diperbesar-besarkan. Bergaduh suami isteri sebab isteri tak pandai masak, putus hubungan suami isteri kerana isteri tak pandai masak. Jadi benda yang seumpama ini akan menghalang rahmat Allah. Maka kita kena terimalah seadanya. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang perfect, kerana kita juga tidak sempurna. Maka setiap manusia ini adalah pendosa. Pasti dia melakukan dosa, kesilapan dan kesalahan. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasul bersifat maksum, yang Allah pelihara daripada segala dosa. Tapi kita manusia biasa, kita nak sesuatu yang terbaik, tetapi tidak memberi sesuatu yang terbaik. Kita nak benda yang kita suka, tetapi kita memberi sesuatu yang orang tidak suka. Maka sebab itu kena ada, kita kata keanjalan. Maknanya kita memberi dan kita menerima. Dengan masyarakat kita jaga satu hubungan baik. Kita menasihati dengan jujur. Jangan kita kata mengambil sikap memusuhi, membenci. Kerana setiap manusia itu dia ada Tuhan, dia ada Allah. Dia adalah seagama, setuhan, senabi. Maka setiap benda yang tak betul kita perbetulkan. Apa juga masalah, kita kembali kepada Quran dan hadis. Itulah sumber rujukan yang insya-Allah akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Sebab itu fa in tanazaqtum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika timbul apa juga masalah, polemik dalam kehidupan, maka kembalilah kepada Allah dan kembalilah kepada Rasul. Mana kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan putus hubungan kekeluargaan disebabkan harta, disebabkan dengki, khianat dan sebagainya. Dan diceritakan daripada Bakir, sesungguhnya bapa Zainal Abidin berkata, janganlah engkau berbuat sahabat akan orang yang memutuskan keluarganya, maka bahawasanya sesungguhnya aku dapat akan dia akan kena laknat dalam kitab, kena laknat dalam kitab Allah pada 3 tempat. Maka adalah segala orang yang memutuskan rahimnya, makna memutuskan hubungan silaturahim, tiada masuk ia ke dalam syurga, seperti yang telah disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita pandang ringan. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah, kita berdosa dengan Allah, maka Allah membuka pintu taubat seluas-luasnya. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Kita tadahkan tangan kita, kita bertaubat sungguh-sungguh, maka Allah terima. Tetapi dengan manusia tidak selesai. Andai kata kita melakukan kesalahan, kita menyebabkan dia terfitnah, ataupun dia kerana kita sentiasa menabur fitnah, mengeji dan mengumpat seseorang tanpa kita mohon maaf, maka Allah tidak akan memaafkan kesalahan kita. Kita kena wabayyanu, mana kena pergi jumpa balik, kena minta maaf. Dulu aku buat silap, aku tak tengok betul-betul, takat persepsi sahaja, buat andaian-andaian, kita pun sebarkan pada orang lain, menyebabkan dia ni terpaksa menanggung akibat yang sangat buruk dalam kehidupan. Jadi bila kita tahu kita dah melakukan kesilapan, kita bukan takat, ya Allah ampun dosaku, ya Allah engkau terimalah segala amalanku dan ampunkan segala kesalahanku. Allah tidak ampunkan dosa dan kesalahan kita, melainkan orang yang kita melakukan kesilapan, kesalahan itu kita datang bertemu dan meminta ampun dan maaf. Itu syarat-syarat taubat bila kita berkaitan dengan manusia. Bahawa Allah terima taubat,
Allah terima taubat kita, tuan-tuan. Sebab itu Allah sebut dalam Quran, wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim lalladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Mengislahkan balik, memperbetulkan balik segala kesilapan kita. Kena terang balik ke orang, kena perjelaskan balik. Wa bayyanu fa ulaika atubu alaihim, mereka akan diterima taubat mereka. Allah Maha menerima taubat. Dan tetapi adalah rohnya kemudian daripada matinya itu berhimpun semuanya itu dalam telaga Barhut, di atas mulut neraka Jahannam. Tuan-tuan, Barhut ni ialah terletak di Yaman. Di Yaman. Semua orang yang berdosa, sama ada berdosa dengan manusia ataupun berdosa dengan Allah, secara jelasnya golongan mujrimin, orang yang tidak bertaubat di atas dosa-dosa yang mereka lakukan, maka kalau dosa-dosa itu roh mereka tidak letakkan di Iliyin, tapi roh mereka dikumpulkan di Barhut, tempat berkumpul segala roh-roh orang yang berdosa. Maka pada ketika itu, tuan-tuan, maka mereka bersedia untuk dihumbankan ke dalam neraka. Mereka kena bersedia. Itu tanda-tanda awal. Sebab tak ada pilihan. Pilihan kedua, ketiga, keempat tak ada, tuan-tuan. Kita hidup di dunia ini, makna sama ada kita ini ahlul yamin ataupun ahlul shimal. Sama ada kita ahlul yamin. Bila kita mati nanti, sama ada kita ini syakawah ataupun sa'adah, ahlu syakawah, orang yang celaka, ataupun ahlu sa'adah, orang yang mendapat kebahagiaan. Kebahagiaan. Dan lepas kita dihisap, kita hanya diberi dua pilihan. Sama ada ahli syurga, ahlul jannah, ataupun ahlul nar. Dan mahkamah yang ada hanya satu. Tidak ada kita boleh buat rayuan. Seperti mana di dunia ni, tuan-tuan, kita salah, sabit kesalahan kita di mahkamah rendah, maknanya kita ada harapan lagi. Bincang dengan peguam, orang kata kita bawa naik ke atas, mungkin mahkamah seksyen, naik lagi kepada mahkamah tinggi. Kemudian kita sabit kesalahan, hakim menjatuhkan hukuman. Ada peluang lagi naik kepada mahkamah persekutuan, sampailah mahkamah rayuan, mahkamah yang terakhir. Masih ada harapan. Tapi di hadapan Allah, kita tidak ada mahkamah. Mahkamah rayuan tidak ada. Yang ada hanyalah mahkamah Rabbul Jalil. Pada ketika itu, apa juga alasan akan maknanya alasan kita beri, maknanya alasan itu akan dipintas. Kita bagi alasan begitu begini, kemudian kelu lidah kita, tak boleh lagi nak menjawab. Ditanya di mahkamah Rabbul Jalil, ya Rabb, kami ni orang yang jahil, kami ni tak tahu rupanya dosa, rupanya ini benda murka Allah, kami buat benda yang Allah murka, kami tidak tahu ya Allah, karena tidak ada orang bagi tahu kepada kami, tidak ada orang beri nasihat kepada kami. Mereka tak menegur segala kesilapan, segala dosa yang kami lakukan sewenang-wenangnya, sekehendak hati kami. Rupanya apa yang berlaku, inilah kenyataannya, kami akan menanggung azab yang amat pedih. Bahawa kami tahu adanya azab. Mereka menyatakan alasan yang sedemikian. Maka ketika itu, tuan-tuan, ditanya kepada mereka, adakah di tempat kamu hidup dahulu adanya rumah-rumah ibadat? Kalau kita masjid, masjidlah. Kalau kata surau, surau. Benar. Kami ada dekat tempat kami masjid dan surau. Kenapa kamu tidak menziarahi rumah Allah? Kenapa kamu tidak pergi ke masjid? Kerana sudah pasti di masjid bukan tempat solat. Di masjid tempat adanya pengajian-pengajian ilmu, untuk memberikan kefahaman kepada setiap mereka yang berjemaah di masjid. Kenapa kamu biarkan diri kamu tidak menjadi orang yang sentiasa mengimarahkan rumah Allah? Maka kelu lidah, tuan-tuan, tak boleh nak bercakap lagi. Pada ketika itulah baru mereka rasa satu penyesalan yang teramat sangat. Kita bayangkan harapan mereka untuk kembali semula, dan dunia sudah tidak ada lagi. Di mana tempat mereka akhirnya?
maka akan diseret untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ada yang beri alasan, kami ni hidup dengan orang alim, duduk satu kampung, ya Allah, orang yang banyak ilmu, tapi mereka tak pernah tegur kami, tak pernah pun memberi nasihat kepada kami. Mereka hanya mementingkan diri mereka dengan ahli keluarga mereka sahaja. Disalahkan pula ustaz-ustaz, guru-guru agama, ulama dan sebagainya. Maka dipanggil. Itu kata Mahkamah Rabbul Jalal. Maka disoal balik. Kamu diberi ilmu, mengaji di Jordan, mengaji di Mesir, mengaji di Syria, mengaji di universiti lah apa semua. Adakah kamu menyampaikan ilmu? Adakah kamu mendidik sebagai murabbi, bukan sebagai mudaris, murabbi, mendidik? Kalau mereka menjawab, benar ya Allah, kami dah mengajar di masjid, kami diberi peluang oleh jawatan kuasa masjid untuk menyampaikan ilmu, maka itulah tanggungjawab kami ya Allah. Yang memberi alasan itu tidak pernah bersama-sama, tak pernah duduk untuk dia muhasabah diri dia. Jadi kami mohon kepadamu keampunan, dan lepaskanlah kami ya Allah. Allah lepaskan. Tapi kalau sekiranya masjid pun bila bagi peluang nak mengajar, dia kata malas lah, dia dah kerja, makan gaji tiap bulan, lepas tu nanti Sabtu Ahad nak pergi bawa anak pergi melancong. Saya ada jumpa banyak lah. Dia kata, Ustaz, balik pada Jordan kan, dia kata, Ustaz kata masjid kawasan Taiping, surau ni tu dia banyak permintaan. Jadi ambil peluang, kita sampaikan ilmu atas tanggungjawab. Dia kata tak boleh nanti bertanya macam-macam. Bukan boleh sangat. Kadang-kadang tanya hak pelik-pelik. Dia takut dengan cabaran. Apa guna ilmu tuan-tuan kalau kita tak tahu? Kita jangan jawab. Jangan kita pandai-pandai nak jawab. Kita kata balik nanti saya rujuk dalam kitab, tanya lagi orang lebih ahli. Maka kalau itulah alasannya, maka orang alim, al-asatizah, ustaz dan sebagainya, mereka ini akan disembamkan kepala mereka ke bawah dan diseret dengan kepala terseret. Angkat kaki dia, kepala tersembam, diseret ke dalam neraka Allah. Bayangkan orang yang baik tuan-tuan, tapi kerana watawasabil haq watawasabis, tak berani nak berpesan-pesan sebab takut nanti kehilangan kawan. Nanti kita cakap benda yang betul ni, orang terasa hati. Nanti kalau nak buat kenduri, orang tak datang. Ustaz Kazim pun yang sihir dia siapa dia? Yang sihir dia anak murid dia. Ada 6 kan? Seorang datang minta maaf lah. Tonton tengok dia punya video dia, yang dia ceritakan dalam video dia bagaimana disihir. Itu kita kata pendakwah bebas, yang orang mungkin tak boleh terima teguran. Jumpa bunga siam kan, tak tahu lah. Duk tengah nak makan ni, dia kata duk tengah nak makan nasi ni, ketika nak makan tu 2 suap, dia tiba tengok dah ada ulat dah. Dalam pinggan nasi tu ada ulat. Dia panggil isteri dia, macam ni nasi ni bila masak? Isteri dia kata baru sekejap. Dia tak boleh kencing. Dia kencing. Dia kata ada ni ada ustaz lah berziarah dia lah kan. Ustaz banyak ziarah dia. Ya ustaz apa nama? Ustaz Roslan Cik Ros, yang apa orang yang datang ziarah. Masa tu dia kata dia terpaksa ulang alik ke tandas 30 kali. Ulang alik ke tandas 30 kali. Lepas tu tak boleh kencing. Sakit sungguh-sungguh tuan-tuan. Nak kencing tapi tak boleh dah. Besok pergi hospital, operation. Bukan operation lah, dimasukkan satu alat ke dalam saluran kencing. Dan ada kamera kecil lah untuk tengok kat saluran tu. Dia kata ada satu benda putih duduk tengah-tengah. Dekat pundi tu ada satu benda putih, yang bila nak tarik benda tu dia naik ke atas. Kan satu benda pelik tuan-tuan. Dia naik ke atas. Sekarang ni muka dia pula paksa kena buat rawatan muka. Dia buat istiharah, minta petunjuk. Nampak lah kan?
Hak suami isteri ada. Tanya pasal apa buat macam ni? Dia kata kami terasa hati. Baru terasa hati. Itu cabaran yang terpaksa kita hadapi. Kita tahu bahawa kita kena hadap benda tu. Sebab Nabi berjiwa besar. Nabi juga pernah disihir. Nabi dicerca macam-macam. Ketika Nabi SAW menyampaikan dakwah secara terbuka, bila Allah perintahkan Nabi bukan lagi menyampaikan dakwah secara sir, secara sembunyi selama 3 tahun, maka Allah perintahkan supaya Nabi keluar menyampaikan dakwah secara terbuka. Maka Nabi berdiri di atas bukit Safa, dan ketika Nabi kumpulkan segala Quraisy termasuk Abu Lahab, bapa saudara Nabi, Nabi SAW menyatakan, wahai kaum Quraisy, adakah kamu percaya sekiranya aku nyatakan kepada kamu bahawa ada pasukan berkuda yang sedang memencut kuda dan memacu kudanya untuk menyerang kita? Lalu pada ketika itu mereka bangun. Mereka kata, ya Muhammad, apa yang kamu kata itu betul. Kami percaya kamu tidak pernah berdusta, tak pernah berbohong. Maka Nabi SAW menyatakan, adakah kamu percaya sekiranya aku menyatakan kepada kamu akulah Rasulullah dan tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah? Ketika itulah tuan-tuan, Abu Lahab, seorang yang sangat baik, sangat pemurah, tiba-tiba bertukar karakter. Dia kata, celaka kamu Muhammad. Inikah ucapan kamu? Kamu kumpulkan kami untuk menghina agama nenek moyang kami. Kamu memang celaka. Maka Nabi diturunkan wahyu. Tabbat syada abi lahabi wa tabba. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Maka sesungguhnya dia akan seorang yang celaka. Apa celaka Muhammad? Dia kata, wahyu Allah turun, yang mana orang Quraisy macam, dia kata pandai juga Rasulullah Muhammad ni jawab. Itu wahyu, bukan kalam Nabi. Nabi jawab. Lalu kata Abu Lahab, apa yang celaka? Aku ni, harta aku melimpah. Allah diberi oleh Tuhan kekayaan, Al-Lata Uzza. Dan kata Abu Lahab, aku ada anak-anak yang boleh membantu dan menolong sekiranya aku susah. Apa yang celaka ni? Lalu Allah turunkan ayat, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak guna segala kekayaan yang dimiliki, tidak akan menyelamatkan daripada segala azab. Kita anggap kita hartawan, jutawan, duit banyak berjuta-juta. Adakah nanti dalam kubur nanti duit itu menyelamatkan kita? Malaikat Munkar Nakir nak soal kita. Kita ni dah, kita rasuah dia dengan duit. Tak ada rasuah dah tuan-tuan. Duit kita yang 1 juta, berbilion duit, yang kalau kita ada duit banyak sekalipun, macam Qarun, habis. Mereka benci Nabi bukan atas jasad Nabi. Mereka benci bukan atas susuk tubuh Nabi, tetapi benci kepada Islam yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka ianya berterusan sampai kiamat. Dan mereka tidak henti-henti untuk coba nak memadamkan cahaya Islam daripada muka bumi. Allah sebut dalam Quran, yuridu liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka coba nak padamkan cahaya Islam. Maka mereka cipta macam-macam, ortodok, teroris, orang yang out of date, macam-macam. Maka mereka menggambarkan buruknya Islam, sedangkan Islam itu adalah agama Allah yang sangat cantik, yang memberikan keadilan kepada semua manusia. Sebab Allah cipta, itu acuan. Ketika diubah acuan Allah, Allah dah buat satu acuan yang sangat indah, yang sangat cantik. Wa may yabtaghi ghairal islam madina fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain daripada Islam sebagai agama, tak diterima oleh Allah. Walaupun dia baik, walaupun kita memang kita selutlah orang yang baik,
suka tolong orang macam Uncle Kentang tu. Uncle Kentang tu, mana orang Islam yang tak mampu nak menguruskan kematian keluarga, ahli keluarga. Sebab tuan-tuan, bukannya sikit upah gali kubur, upah bagi mandi mayat, beli peralatan-peralatan untuk kita sempurnakan jenazah. Tanah kubur kita kena beli tanah kubur tu. Saya tanya sahabat duduk kat Tekah tu, tempat orang memang favourite lah, orang suka tanam jenazah di situ sebab tempat tu agak mudah kita ziarah. Tak silap 2,000 tuan-tuan. Siap 2,000. Hari tu saya lalu dekat Kemunting tu, saya tengok nak pergi tala ke Expo tu, traffic light tu, tengok satu van jenazah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ditulis. Sebelah tu gambar Uncle Kentang. Dia bukan Islam. Cuma dia suka tolong orang yang susah, orang yang miskin. Kalau orang menega, tengok menega dia tak maju, dia bantu. Dia bantu. Tapi kerana hidayah tu Allah tak beri, tak sampai lagi dah. Maksud dia kita doa je. Kita sebab itu kita tak tahu di penghujung kehidupan. Itu kerja Allah. Kita jangan memusuhi, membenci sampaikan kita kata secara kita melampaui batas. Jangan lebih-lebih kata Nabi. Ahbib habibaka haunan ma asa ayyakuna baridaka yawman ma wa abrid baridaka haunan ma asa ayyakunu habibaka yawman ma. Ini kata Nabi. Nabi kata, kamu kasihlah kepada seseorang itu seadanya sahaja. Jangan lebih-lebih. Kerana mungkin dia akan mengkhianati kamu. Isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh. Walaupun orang yang dikasihi, tetapi akhirnya dia mengkhianati akan Nabi Lut dan Nabi Nuh alaihi salam. Baik itu habibaka haunan ma asa ayyakunu baridaka yawman ma wa abghid baridaka haunan ma asa ayyakunu habibaka yawman ma. Kamu bencilah kepada seorang itu seadanya, jangan lebih-lebih. Mungkin satu masa nanti dia akan menjadi penolong kamu. Mungkin satu masa dia akan jadi pembela kamu. Mungkin dia akan jadi sahabat baik kamu. Di penghujung kehidupan kita tak tahu. Kasih kepada isteri, kasih sungguh-sungguh. 30 tahun hidup bersama, isteri kena COVID. Dia harapkan dulu berjanji setia, hidup bersama, mati berdua. Malangnya isteri mati dulu, teriak tak berhenti, kan? Sebab isteri itu baik. Pergi masjid, isteri tolong butang baju. Balik pada masjid tu dia makanan teridam. Duduk makan, isteri duduk kat sebelah. Layan suami, bukan layan diri. Kau ni banyak layan diri. Suami balik daripada masjid bunyi, isteri tengok. Awak lapar? Tanya tu. Tak payah tanyalah. Sediakan makanan. Lapar? Kita lapar lah. Tak makan apa lagi ni. Atas meja tu siap dah makanan. Dia duduk terselepok tengok telenovela. Tengok Maharaja Lawak. Hak baru ni pula Gegar Baganza. Suami pergi lah, buka tudung, tengok telok dadar, ikan tamban tergeliat, gelama bengkok. Itulah makanan. Ambil pinggan, bubuh lauk, duduk atas meja makan sorang-sorang. Nanti anak ambil kaut nasi, pergi duduk dekat tepi tangga makan. Rupanya yang Nabi sebut ni hari ni dah terbukti. Nabi hidup dulu, Nabi sebut akan bertemu tu zaman di mana nafsi-nafsi, orang dah mula mementingkan diri. Orang dah mula dalam keadaan kita kata membawa diri masing-masing. Hari ni nak buat kenduri pun tak boleh sih tuan-tuan. Kan? Kita panggil adik-beradik terdekat dia. Dengan kawan pun kita tengok. Bolehkah, cukupkah ruang nak buat kenduri sebab COVID. Kita sembahyang pun masih lagi berjarak, endemik sekarang, kita tak tahu bila akan berakhir. Mungkin sampai bila-bila lah kot. Paksa berjarak. Nak bersalam pun, nak berpeluk pun tak boleh. Duk berasa bimbang ni. Tapi kadang-kadang kita rindu sekali kawan kita, tak peduli, kita pun salam juga dengan dia.
Kan? Tawakal je lah, sebab perasaan tu. Secara tiba-tiba kita kena hidup satu norma yang begitu asing bagi kita. Rupanya inilah tanda-tanda yang Nabi sebut. Kamu akan bertemu satu zaman, kamu kena badiru bil amal. Ketika mana kamu bertemu dengan zaman itu, kena beramal, cepat-cepat beramal. Jangan bertangguh-tangguh, kerana tak tahu bila masa sesuatu yang mengejut akan berlaku. Sebab alamat-alamat kecil sudah semuanya terbentang. Jelas kita nampak dah alamat besar, kita tak tahu bila. Dulu marah dekat pengurusi jurukuasa, pasal apa tak boleh semayang kami ni nak juga semayang Jumaat, tapi disebabkan arahan pengurusi pasal hadkan hanya setakat 4 orang saja. Satu ketika dulu 4-5 orang jumpa saya, tak patut ustaz, lepas kita ni, saya kata sabar, nanti insya-Allah kalau kata arahan dikeluarkan oleh majlis agama apa semua boleh, tak apa kita main. Bila dah boleh dah tuan-tuan, masjid dah memberi ruang semayang, memati SOP. Yang semangat dulu tak nampak dah muka. Mana dia? Mana dia tuan-tuan? Manusia ni macam tu. Hak yang semangat sangat tu sebenarnya saja, dia saja, bukan pada hati. Sebab itu kita sentiasa mendoakan agar diberikan taufik dan hidayah. Sebab itu tuan-tuan disebut dalam kita kata kita kena banyak bersabar menghadapi apa juga ujian Allah, bahawa kita hidup di akhir zaman ini macam-macam akan berlaku. Begitu tuan-tuan. Dan dia kata apa? Segala orang memutuskan silaturahim itu tiada masuk ke dalam syurga. Tak masuk syurga. Tetapi adalah ruhnya kemudian daripada matinya itu berhimpun dalam telaga Barhut. Dan telah menghikayatkan oleh Syekhana Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, bahawa seorang laki-laki yang kaya pergi haji. Dia pergi haji dan ia berkirim dan menaruh ia akan seorang yang lain, hal keadaan diketahui orang akan dia dengan amanatnya dan kebajikannya akan 1000 dinar. Dan pada setengah daripada riwayat yang lain 10.000 dinar, sehingga kembali ia daripada Arafah. Maka tatkala kembali lelaki itu mendapati ia akan dia, sungguhnya telah mati ia. Maka bertanya ia akan warisnya daripada hartanya itu, maka tidak ada bagi mereka dengannya. Maka mengetahuilah, bertanya ia akan ulama Makkah. Maka berkata mereka, apabila adalah pertengahan malam, maka datanglah olehmu akan telaga Zamzam, dan lihat olehmu dalam telaga tersebut, dan serulah olehmu, ya fulan, ya fulan, dan sebut namanya. Jikalau ada ia daripada ahli kebajikan, maka dia akan menjawab akan dikau. Daripada mula-mula diseru, maka pergi ia dan menyeru ia dalamnya, maka tiada menjawab akan dia oleh seorang. Maka menghabarkan ia akan laki-laki itu, akan mereka itu berkata, anallah wa ana ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Takutlah olehmu, takutlah bahawa adalah sahabat engkau itu daripada isi neraka. Pergilah olehmu kepada bumi yang di Yaman, maka adalah ia dalam satu telaga dinamakan akan dia Barhut, telaga Barhut dekat Yaman. Maka kata orang baginya bahawa sesungguhnya ia atas mulut neraka Jahannam. Maka lihat olehmu dalamnya pada waktu malam, dan seru olehmu dalamnya, ya fulan, ya fulan. Maka menjawab ia akan dikau daripadanya. Maka pergilah ia laki itu kepada Yaman, dan bertanya ia daripada telaga yang tersebut itu. Maka ditunjuk orang di atasnya. Maka pergilah ia kepadanya pada malam hari, dan menyeru ia dalamnya, ya fulan, ya fulan, ya fulan. Maka menjawab ia akan dia, menjawab orang yang alim tadi, orang yang ahli abid. Maka bertanya ia, di mana emasku? Maka menjawab ia, telah aku tanamkan akan dia pada tempat si anu-anu daripada kampungku, dan padahal tiadalah aku amanahkan atasnya akan anakku. Maka pergilah olehmu dan galilah olehmu, nescaya engkau akan dapati akan dia. Maka berkata oleh laki-laki itu, apa jua yang menurunkan bagi engkau di sini? Dan sesungguhnya telah adalah
adalah aku menyangka akan dikau kebajikan. Maka berkatalah si Fulan oleh laki-laki itu, adalah bagiku seorang saudara perempuan. Dia cerita dia, tuan-tuan. Dia ni ajam. Ajam ni orang luar. Dia orang luar, tuan-tuan. Jadi dia ni musafir. Bila musafir, dia pergi dekat Mekah, maka dia beribadatlah. Dulu zaman khalifah, tuan-tuan, Mekah Madinah milik semua orang Islam. Dia tak ada siapa-siapa boleh kontrol siapa nak datang pergi haji, umrah dan sebagainya. Tahun 1924 tamatnya sistem khalifah. Bila tamat sistem khalifah, dulu Khalifah Osmaniyah, dia yang mengurus, orang boleh pergi bila masa. Baik itu ada yang berjalan kaki, ada yang berkenderaan, naik unta, naik kuda, kemudian lebih canggih lagi mungkin kita kata dengan kapal laut. Tak ada bisa, sebab milik umat Islam Mekah dan Madinah. Tapi selepas Khalifah Sultan Abdul Hamid digulingkan oleh Kamal Atatürk tahun 1924, maka menjadi negara republik. Maka negara yang berada di bawah Khilafah Osmaniyah terpaksa maknanya kita kata macam mereka menjadi sebuah kerajaan monarki yang beraja. Mereka tak ni dah dipecah dan diperintah oleh penjajah-penjajah. Maknanya umat Islam sangat lemah pada ketika itu. Maka akhirnya berlakulah penjajahan British, Amerika, Perancis, negara Spanyol. Jadi kita lihat, maka negara Islam terpecah. Dan akhirnya di Makkah ini diambil oleh dinasti Saud. Kerajaan Saudi, betul Saud. Jadi sistem beraja. Bila sistem beraja, maka dijadikan Mekah dan Madinah itu adalah milik kerajaan Saud, kerajaan Saudi. Maka dibuat peraturan. Itu yang kita nak pergi, kena pakai visa lah, macam-macam. Dengar khabar, tuan-tuan, nak pergi haji kali ni, kos dia melambung tinggi. Ada seorang mutawi saya jumpa, bapa aku ni, lepas saya satu kuliah satu tempat, dia ajak makan. Dia ni duk bawa orang pergi Mekah, umrah, haji. Dia ada travel dia sendiri. Jadi kos mungkin sampai 30,000 untuk buat haji. Kita bayangkan. Yang dah lepas, alhamdulillah lah, tuan-tuan. Yang tak lepas haji lagi ni, kena simpan duit lah. Bukan lagi 10,000, mungkin dia akan naik lagi, lebih tinggi. Kerana ni Saudi, dia buat kota. Kota. Kita dah, duit dah cukup dah. Kita dah standby dah nak pergi haji. Doa, ya Allah, mudah-mudahan nama aku naik, ya Allah. Tak nak naik juga. 4 tahun dah tak naik nama. Akhirnya kena stroke, mati. Tak sempat nak pergi haji. Dosa tak? Tak dosa lah, sebab patutnya dia boleh dah pergi. Tapi kerana atas faktor kita kata peraturan. Itu dia. Jadi cerita dia, tuan-tuan, bila dia sampai Mekah ni, tuan-tuan bayangkan, siapa yang pernah pergi haji, pergi umrah, dia kata tak mau balik dah. Tak mau balik dah, tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan nak buat haji, saya tak tahulah, ini dia punya ustaz tu lah, dia kata disyurkan pergi umrah pada bulan Ramadan. Di sana dia boleh minta visa untuk terus buat haji. Kerajaan Saudi sebelum ni lah, tak tahu sekarang ni, dia boleh membenarkan orang yang buat umrah di bulan Ramadan untuk bertahan lagi, tapi kena bayar sikit lagi lah untuk buat haji pula. Itu hak dulu lah. Jadi tuan-tuan, dia pergi Mekah, dia seronok. Memang kalau boleh tak balik lah. Kita tengok masjid, kita rasa Allah punya seronok lah. Kita tengok gambar pun kita seronok, tuan-tuan. Tuan-tuan tengok televisyen kan, orang tawaf. Oh ya Allah, bilalah aku nak sampai dekat Baitullah ni. Aku nak tengok Baitullah dengan mata sendiri. Hari ni kita tengok Kaabah dekat tikat sejadah dia. Dekat tikat sejadah. Tiba-tiba kita nak supaya selagi mana kita hidup, kita nak lihat Kaabah. Kemudian tengok pula Masjid Nabawi. Mayang dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan, kita boleh duduk berjam-jam. Kalau kata bulan Ramadan, kita bersahur di masjid. Lepas tu kita buka puasa di masjid, tak balik dah. Tapi kalau bukan bulan Ramadan, kalau kita buat umrah bukan bulan Ramadan, kita terpaksa kena balik sebab ada makanan, kita nak disediakan makanan. Lepas tu kita pergi balik. Saya, tuan-tuan, duk ingat pukul 1:30 tu, nak sampai pukul 2, kata orang tak ramai ni, boleh pergi dekat Hajarul Aswad, tawaf mungkin lebih selesa. Kita bangkit turun, tu dia putih nampak sepanjang jalan.
Masuk tak ada ruang tuan-tuan. Masa bila ni? Mereka ni tak tidur ke? Semua orang semangat dia macam tu. Semua semangat orang pergi haji ni lain. Itu satu. Jadi dia tak teringat apa dah ibadat. Sampailah ada orang kaya ni, sahabat dia kerana dia percaya, dia suruh jaga harta dia sebab dia nak pergi musafir. Dia nak pergi musafir. Dia pesan, nanti aku balik, nanti aku akan ambil baliklah harta dia. Dia tak serah pada waris-waris dia. Dia serah kepada ajam tadi, orang ajam. Dalam keadaan demikian tuan-tuan, dalam keadaan dia tiba dia meninggal. Bila balik sahaja orang Arab tadi, yang kaya tadi, saudagar tadi, dia tengok dah sahabat dah meninggal. Tanya waris, kami tak tahu. Aku tinggal harta ni. Tak tahu, kami tak ada apa. Lepas tu yang dia pergi dekat tawaf dekat Baitullah. Kemudian dia berdoa lah di situ, mudah-mudahan dia dapat petunjuk. Akhirnya dia jumpa semua alim. Tak silap lah, nama dia Malik bin Dinar, seorang wali Allah. Dia tanya Malik bin Dinar, dia kata, macam mana kita nak tahu mana harta dia? Kita A sampai Z. Malik bin Dinar kata, pergi dekat di sini kata Telaga Zamzam. Ada kitab lain disebut dekat dengan tempat orang tempek muka tu. Multazam kan, yang kita orang lelaki, orang perempuan tak buat. Kita letak pipi dekat dekat tempat berdoa mustajab tu, dekat multazam kan. Ada kata dekat Telaga Zamzam tadi. Akhirnya dia kata seru nama dia, sebab roh orang yang baik akan berkumpul di situ. Kita ni bila mati nanti, kita orang soleh, orang yang baik, maka insya-Allah kita akan balik kampung halaman kita. Kampung halaman kita bukan expo, bukan kita kata batu empat, bukan kampung pasir. Kampung halaman kita tu di akhirat. Akhirat tu di mana? Dekat dengan Kaabah tu. Nama dia Iliyin. Itulah tempat. Maka doa, ya Allah, kalau betul lah sahabatku ada di sini, roh dia, maka sahutlah. Maka disuruh tak ada. Dia jumpa balik Malik bin Dinar. Dia kata kena pergi dekat Telaga Barkut. Telaga Barkut tu dekat Yaman. Seru nama dia dekat situ. Maka pergi dia. Maka disuruh menyahut. Dia tanya, mana harta aku? Di mana kamu letak harta aku? Adakah kamu gunakan mengkhianati aku? Dia kata, tak. Aku orang yang amanah. Aku jaga harta kamu dengan baik. Dekat rumah aku, di bawah tu aku gali tanah. Kemudian aku simpan harta di dalam tanah tadi. Kamu balik nanti, kamu pergilah. Pergi, korek balik. Sikit pun harta kamu aku tak usik, aku tak ambil. Tuan-tuan, dia balik-balik, dia tanya, dia kata, sebab apa kamu duduk tempat sini? Orang yang mujrimin ni, orang yang berdosa. Dia kata dia ada anak perempuan, adik perempuan. Dia kata dia ada adik perempuan. Yang mana adik perempuanku adalah fakirah, mana orang yang sangat miskin. Aku tinggalkan akan dia, dan adalah aku tiada kasih sayang, dan tiada pula kasihkan atasnya. Maka diseksa akan daku oleh Allah dengan sebab ini, dan telah menurunkan ia akan daku pada tempat ini. Dan telah benarlah hadis yang sahih mengatakan tiada masuk akan syurga orang yang memutuskan kasih sayang pada kaum keluarganya sendiri. Dan telah menyebutkan oleh setengah ulama, adalah bagiku taulan yang sangat benar, lagi banyak ia berbuat kebajikan, lagi soleh daripada negeri ajam. Dan adalah ia berumah pada Makkah, dan adalah sepanjang malam dia tawaf. Hak tadi tu, yang orang ajam tadi, tiap malam dia tawaf dan iktikaf, dan membaca Al-Quran siang dan malam. Adalah atas hal yang demikian itu beberapa lama. Ini satu riwayat, dia banyak riwayat ni tuan-tuan. Berapa lama tahun dan iktikaf ia, serta membaca Quran sepanjang siang dan malam. Dan adalah atasnya yang demikian itu beberapa lama tahun yang amat banyak. Maka dikirimkan akan dia akan emasku, dan belayarlah aku ke negeri Yaman. Maka dapat aku akan dia, sungguhnya sudah mati ia. Maka bertanya akan segala anaknya daripada emasku. Maka menjawab mereka, tiada bagi kami. Dia tanya anak dia lah, yang ni anak dia pun tak tahu. Dan tiada pula kami mengetahui barang yang engkau kata itu. Maka duduklah aku hal keadaan duka cita. Maka berjumpa akan daku oleh Malik bin Dinar. Maka bertanya, saya sebut jadilah Malik bin Dinar, cerita tuan-tuan. Malik bin Dinar, apa pekerjaan engkau, hai saudaraku? Maka aku habarkan akan dia, dan kisahnya. Maka berkata ia bagiku, ambil pertengahan malam daripada malam Jumaat, dan tiada tinggal dalam tawaf itu seorang. Maka berhentilah olehmu di sisi rukun
dan makam, dan panggillah olehmu ya fulan ya fulan, maka bahawa sesungguhnya rohnya itu berkatalah ia akan daku. Maka sesungguhnya segala orang yang mukmin, artinya arwah yang saleh, berhimpun di semua hanya pada rukun dan makam, tempat dekat kita kata Kaabah tu lah tuan-tuan. Maka bertanya olehmu akan dia daripada emas engkau. Maka tatkala adalah malam Jumaat, maka berbuat aku seperti barang yang demikian itu akan dia. Dan barang yang berlaku perbuatan aku semalam, maka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan setengah daripada isi neraka, pergilah olehmu kepada negeri Yaman, maka bahawa sesungguhnya dengan dia ada suatu telaga namanya Barhut, berhimpun segala nyawa orang yang kena azab, yang kena seksa di atas mulut neraka jahanam. Dan seru olehmu ya fulan pada pertengahan malam, maka sungguhnya berkata ia akan dia, maka pergilah aku kepada demikian itu. Maka tiba-tiba dua orang datang, keduanya turun keduanya ke dalam telaga itu. Maka bertanya oleh seorang bagi yang lain, man anta, siapa kamu? Maka menjawab, ana ruhur rijal az-zalim. Maka at'ati al-makus wa aklul haram firmani malikul maut ila hadiril bashar. Artinya akulah nyawa seorang lelaki yang zalim bagi harta manusia, adalah aku mendatangkan akan cukai, dan aku memakan akan harta yang haram, maka dilontarkan akan daku oleh malaikat maut ke dalam telaga ini. Maka bertanya pula oleh yang lain itu baginya, man anta, siapa kamu? Maka menjawab, ana ruhul Abdul Malik ibn Marwan, kuntu rijalul zaliman, jitu la azabi fi hajr fanzala fiha wa sami'tu laha siraha aziman faqama kulli sya'ri jasadi min al-fiza. Artinya aku hanya nyawa Abdul Malik bin Marwan, yakni anak Marwan, dan aku seorang lelaki yang zalim, datang atasku kerana diseksa aku dalam telaga ini. Maka turunlah keduanya ke dalamnya, dan aku mendengar lagi keduanya akan suara menjerit yang amat sangat, yang lagi besar, bersangatan kuat. Maka berilah tiap-tiap bulu roma yang ada pada jasadku daripada sangat terkejut melihat aku ke dalam telaga itu, memanggil aku ya fulan. Maka menjawab ia akan daku, dan di bawah siksa dan dipalu. Maka aku kata-katanya, di mana emasku yang telah aku kirim, yang aku taruh akan dikau? Maka menjawab ia, iaitu ditanam di bawah otbah pintu, bawah pintu dia, pada tempat atau katanya. Maka aku kata ya akhi, artinya hai saudaraku, dengan mana dosa yang datang engkau pada tempat ini? Maka menjawab ia, dengan sebab saudaraku yang perempuan. Maka bahawa sesungguhnya ia adalah fakirah, miskin. Aku tinggalkan akan dia di bumi, di negeri Yaman. Aku berkata ia pada bumi negeri Ajam, maka diistiqal aku daripadanya sebab berbuat ibadat dan mujawarah di negeri Makkah. Terlampau seronok sangat tuan-tuan ibadat sampai lupa akan saudara dia. Dan tiada aku memberi akan dia sesuatu, dan tiada aku bertanya daripadanya. Maka tatkala mati aku, nescaya mengira-ngira Allah Ta'ala akan daku atasnya, dan firman bagiku, telah aku lupa akan dia hal keadaan bertelanjang, dan aku jua yang memakai, dan engkau lupakan akan dia dengan kelaparan, padahal engkau jua yang kenyang. Demi kebesaranku dan kekerasanku, bahawa sesungguhnya tiada aku kasih sayang akan orang memutuskan kasih keluarganya. Bahawa pergilah oleh kamu, hai malaikatku, dengannya kepada benar pada Bishrul Barhut, telaga Barhut. Maka bahawa sesungguhnya aku menyeksa akan dia dan orang yang memutuskan akan keluarganya. Dia tinggal isteri dia tanpa kabar berita, sedangkan pakaian tak cukup, makan tak cukup. Dia hidup dalam keadaan senang, diberikan kemudahan. Hai saudaraku, bahawa engkau pergi kepadanya dan engkau lihat atas hal, dan engkau minta akan dia, yakni akan saudaraku yang perempuan itu, bahawa menjadikan ia akan daku dalam halal, dan mohon maaf. Maka tiada bagiku suatu dosa kepada Allah Ta'ala daripada dosa ini. Maka pergilah aku tu orang Arab tadi tu, pergilah pada tempat yang berkata ia, sesungguhnya emas itu ditanam di sana, dijumpa balik emas dia. Maka menggali akan dia, maka aku dapat akan dia. Betul, dia tak bohong, dia tak ambil sikit pun. Akan dia seperti banyak yang aku berikan kepada dia, tidak terkurang walau sedikit. Maka aku ambil akan dia, lalu aku pergi kepada saudaranya, cari saudara tadi, saudara perempuan dia. Maka aku khabarkan akan dia dengan khabar itu. Maka menjadikan ia akan dia dalam halal, yakni mengapa daripada barang yang telah terdahulu perbuatan, dan mengadu ia kepada aku akan fakirnya ia dan daruratnya
maka aku pun berilah akan dia sesuatu daripada emas yang dapat itu, dan berpalinglah aku daripadanya. Maka sayugia bagi seorang mukmin laki-laki dan perempuan itu bahawa menghubungkan akan keluarganya dan berkasih dengan dia, iaitu setengah daripada segala ibadat yang menghampirkan kepada Allah dengan pahala yang amat besar. Dan barang siapa yang memutuskan keluarganya, iaitu setengah daripada segala maksiat yang dilaknatkan oleh Allah Ta'ala, lagi dijauhkan daripada rahmatnya. Tanbih. Ini dia tuan-tuan. Dia jumpa, dia beritahu, abang hang dah mati dah. Teriak adik dia. Dia kata, tak dengar cerita langsung, bertahun-tahun. Aku ni miskin, susah. Dia hidup ke dia mati ke? Dia kata dia dah meninggal. Menangis. Teresak-esak dia menangis. Dia kata, ni ambillah emas ni. Aku beri kepada kamu sedikit untuk kamu hidup. Tapi satu saja. Kamu maafkan abang kamu. Kamu minta pada Allah agar Allah ampunkan dosa dia. Sebab abang kamu sangat baik. Tetapi satu saja kesalahan dia. Dia putuskan silaturahim. Terus adik dia doa minta. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ampunkanlah dosa abangku, ya Allah, ampunlah dosanya, ya Allah. Maka ketika itu dikhabarkan, roh dia dialihkan daripada barkut pergi ke tempat orang yang soleh. Wallahu a'lam. Cerita dia panjang tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada kita untuk terus kita beramal dan beramal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arina haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan warzuqna ijtinabah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wala quwwata illa billahil 'azim. Walhamdulillahirabbil alamin.